Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat. Kali ni sis nak buat react tentang 5 sekolah paling berhantu di Malaysia yang menyimpan pelbagai kisah misteri. Video ni sis ambil daripada react daripada channel Yak Botam ya. Kita nak tengok dia punya reaction. Nanti korang boleh tengok dia punya link. Sis akan sertakan link dia, video yang original sis akan sertakan di description nanti korang kalau tak puas, nanti korang boleh tengok dekat dia punya inilah channel lah. Jangan lupa support sama channel Yak Botam dan juga sis punya channel. Ziza syukur. Jom kita tengok. Jom kita tengok. 1, 2, hey. Jangan lupa subscribe channel Yak Botam. Membesar di Malaysia bukanlah menjadi sesuatu yang pelik apabila mendengar cerita hantu tentang sekolah yang anda sedang belajar. Seolah-olah hampir semua sekolah dikatakan berhantu, terutamanya tandas pelajar perempuan untuk beberapa sebab tertentu. Tandas sekolah menengah lah. Tandas kebanyakan berhantu lah. Terutama yang di asrama kan, memang dia berhantu. Maklumlah. Pelajar sekolah silih berganti. Tanda asrama di sini kami senaraikan beberapa buah sekolah yang dikatakan paling menyeramkan di Malaysia. Penang Free School, Pulau Pinang. Penang Free School terletak di Green Lane, Sekolah lama pun berhantu juga guys. Sekolah ini merupakan sekolah tertua yang menggunakan medium bahasa Inggeris di Asia Tenggara. 1816. Dibina pada tahun 1816, Penang Free School juga adalah sekolah pertama yang didirikan di Malaya yang sekarang dikenali sebagai Malaysia. Sebagai sebuah sekolah yang tertua di Malaysia, sudah pasti terdapat banyak kisah yang menyeramkan di sekolah ini. Bayangkan ia dibina pada tahun 1816, sekarang pula sudah tahun 2020. 200 tahun usia sekolah ini sudah berusia lebih 200 memang berhantu lah guys. Kisah-kisah hantu pasti akan muncul di sekolah sebegini yang telah lama bertapak. Cerita seperti lampu berkedip-kedip dan bunyi-bunyi yang pelik pada waktu malam adalah perkara biasa. Tidak pasti sama ada ia hanya disebabkan oleh struktur sekolah yang lama atau benda lain. Selain itu, ada juga yang mendakwa mendengar jeritan seorang wanita lewat tengah malam yang dikatakan sebagai roh banduan yang diseksa semasa kalau zaman kelibat tu memang biasa dah lah. Sekolah Serian, Sarawak. Sekolah SMK Serian Sarawak. Orang Sarawak nanti komen ya, berantu ke tak berantu. Sekolah Menengah Kebangsaan Serian atau SMK Serian merupakan sebuah SMK yang terletak di Jalan Ilmu Serian, Sarawak. Jika diimbas kembali kejadian yang berlaku pada tahun 2008, 12 pelajar sekolah diserang histeria di mana mereka menjerit dan bertingkah laku aneh yang dicari disebabkan oleh kehadiran paranormal. Serangan histeria beramai-ramai itu mendatangkan begitu banyak gangguan sehingga kelas terpaksa digantung oleh pihak berkuasa. Seorang pelajar yang pernah mengalami histeria menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mengawal tubuhnya sendiri. Menurut pelajar tersebut, beliau berasa pening dan mendengar suara-suara pelik yang bermain di kepalanya. Sekolah Danau, SK Danau Perdana Kuala Lumpur. Selalunya kebanyakan yang benda-benda macam ni sekolah lama lah. Sekolah ini telah dikosongkan sejak tahun 2005 dan ia ditinggalkan sehingga ke hari ini. Sekolah ini ditinggalkan disebabkan oleh keadaan tanah yang tidak selamat untuk diduduki kerana kesan-kesan retakan mula muncul di dinding sebelum ia diminta untuk ditutup. Walaupun demikian, kisah-kisah aktiviti paranormal di sekolah Danau Perdana ini masih terus tersebar dan diperkatakan. Salah satu kisah yang terkenal ialah sekolah ini telah didiami oleh seekor pontianak, iaitu roh seorang wanita yang meninggal ketika mengandung dan didakwa sebagai salah seorang tukang cuci di sekolah berkenaan. Betul ke ada weh? Sekolah Kebangsaan Ceras. Ni sekolah Monas Nioba.
Mona, sekolah hang ke Mona? Kat Ceras ni. Hang kan duduk Ceras. Rantu ke? Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras atau lebih dikenali sebagai Sekolah Jalan Ceras ini ditubuhkan pada tahun 1964 dan terletak di Jalan Yaakob Latif, Confirm sekolah Mona ni. lebih kurang dalam 5 km dari pusat bandaraya Kuala Lumpur. Sekolah ini turut tersenarai antara sekolah yang menyeramkan kerana satu kejadian yang mengerikan yang berlaku pada 2 tahun lepas. Seorang pelajar perempuan yang didakwa mengalami kerasukan telah dirakam videonya dan dia dilihat bermain dengan sebilah gunting di sepanjang koridor sekolah. Dalam video tersebut, kelihatan dia menendang pintu bilik kelas dan memecahkan tingkap kaca dengan tangan kosong. Rupa-rupanya, ini bukanlah kes kerasukan pertama yang berlaku dan beberapa kes lagi telah berlaku sepanjang tahun tersebut. Nombor 5, Kolej MCKK. Oh, ini pun bangunan lama ni. Kolej lama ni. Kolej Melayu. Kolej Melayu Kuala Kangsar atau lebih dikenali sebagai Malay College Kuala Kangsar MCKK merupakan sebuah sekolah berasrama penuh premier lelaki sahaja di Malaysia. Sekolah ini terletak di Bandar Diraja Kuala Kangsar, Perak. 1905. Sekolah lama. ini ditubuhkan pada tahun 1905 oleh pihak British atas cadangan daripada R.J. Wilkinson, iaitu seorang pegawai pendidikan jajahan pada masa itu. Cadangan itu mendapat sepenuh sokongan daripada Sultan Perak, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah. Ya, betul. MCKK mempunyai reputasi yang tinggi dan cukup terkenal di negara Malaysia kerana telah berjaya menghasilkan ramai tokoh-tokoh terbilang negara. Akan tetapi, sebagai sebuah sekolah yang mempunyai sejarah yang lama, jangan dilupa sisi seramnya tetap MCKK. Tu dia 5 buah sekolah. Kesemuanya sekolah lama lah. 1 tu 4 sekolah lama, bangunan lama. Yang 1 tu bangunan sekolah yang terbiar lah. Biasalah, selalunya macam tu lah. Sis pun dulu pernah juga duduk asrama kan. Bangunan asrama kami pun ni juga kan. Budak-budak apa, budak-budak histeria apa semua itu perkara biasa lah. Tapi Alhamdulillah selama umur sis sekarang ni tak pernah lagi lah kena histeria kan. Alhamdulillah, minta tak lah. Anak-anak pun Alhamdulillah tak pernah lagi lah kena histeria. Tapi yang mana kebanyakan yang mana duduk asrama tu, terutama asrama perempuan lah, kata apa, memang benda histeria tu perkara biasa. Selalunya yang lemah semangat lah, bagi pelajar-pelajar perempuan yang lemah semangat apa semua. Kejap, duduk bilik ni nak tutup ni, nak pangkah. Okey. Selalunya tempat yang asrama perempuan. Kenapa kebanyakannya asrama perempuan yang senang kena histeria, terutama standar kan, ialah sebab kita perempuan, kita basuh kita punya pad tu kan. Benda tu kan berdarah-darah, benda tu sukalah. Itu sebab nak pesanlah pada anak-anak yang mana duduk asrama, kita punya pad tu basuh dengan sabun sampai bersih. Basuh bersih, kemudian balut dengan plastik ke kertas ke, balut bersih-bersih, buang, ikat elok-elok. Jangan kata, ada setengah orang kadang-kadang dia pun tak tahu lah, budak-budak ni kadang-kadang dia pun nak cepat, benda tu dia pun lempak dia tu sampah. Tu sebab tu masuk suspek lah yang berdarah tu, yang korang punya darah tinggi tu, korang lempak je lah tu sampah. Ada juga perangai macam tu, ingat tak ada. Tu tak tahu lah jenis apa, mungkin dia dah terlampau moden kan. Itu bagi mereka yang moden. Kalau macam kita ni yang biasa-biasa, mak kita ajar basuh bersih-bersih, basuh dengan sabun, hilangkan darah tu di pad. Kalau basuh dengan sabun dia akan putih. Lepas tu buang dalam plastik, buang. Sebab benda tu dia berbau darah, dia sukalah, setan, jin apa semua kan. Tu sebablah. Satu lagi, semangat kena kuat. Jangan terlampau stres. Nak pesan lah kan pada
adik-adik kita, anak-anak perempuan kita yang duduk di asrama. Memang kebanyakan asrama memang selalu perkara biasa, histeria. Sis pun duduk asrama, biasa je benda-benda tu. Tapi kadang takut juga kan. Ingatlah kisah duduk asrama tu yang mana tahu lah, sis dulu sekolah di SMVKK di Kuala Kangsar, di Pedagang Kuala Kangsar. Bermakna di sekolah kami dengan sekolah MSKK tu tak jauh lah, cuma berbeza daerah kemungkinan kan. Contohlah, jadi kena yang mana duduk asrama kena kuatkan semangat, jangan terlampau stres sangat, jangan duduk bersendirian. Kalau ada masalah kena cari kawan bersembang, dan yang paling penting jangan jaga kebersihan diri untuk perempuan lah. Tapi kadang-kadang pelajar lelaki pun ada juga kena kan, bukan tak ada juga. Okey, biasalah tu, perkara biasa, benda tempat bangunan lama, tempat bangunan tinggal kan, kita berkongsi dengan makhluk lain. Yang penting tingkatkan keimanan, jangan kebersihan, kena jaga kebersihan diri dan kebersihan sekeliling kita lah. Baru benda tu tak datang kacau kita. Okey, tu je dari sis. Okey, jangan lupa tekan subscribe channel sis Ziza Syukur, dan juga channel yang sis react tadi, Yak Wotam. Like dan komen. Okey, bye. Assalamualaikum.